Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan saya. Hari ini hari Jumaat, 20 hari bulan berapa hari bulan hari ini? 20 hari bulan 3 2020. Bermaksud kita semua dah berjaya berada di dalam rumah bermula 18, 19, 20. So dah 3 hari dah kita berada di rumah, stay at home sempena pengisytiharaan tentang kawalan gerakan oleh Perdana Menteri Malaysia baru ini, dan alhamdulillah kita cuba mengikuti peraturan ini demi untuk kebajikan, demi untuk keselamatan keluarga kita. Bukan setakat keluarga kita sahaja, tetapi keselamatan negara, agama dan bangsa kita sendiri. Bayangkan, mati COVID ni sahaja dia boleh berjangkit dengan mudah, dan COVID ni sangat jahat. Dan bila kena COVID, kemungkinan dia boleh memusnahkan satu keluarga atau mungkin satu kampung. Lihat betapa bahayanya COVID ini. Dan dia, macam yang saya kata, dia ialah tentera yang sangat jahat. So kita semua mesti ada peranan untuk memerangi tentera jahat ini. Okay? So inilah COVID yang sangat jahat yang memusnahkan kita. Okay, baru 4 orang bersiaran. So boleh reply, dengar ke apa yang saya cakap dan apakah okay. Bersiaran daripada mana, boleh tuliskan bersiaran dari mana. Mungkin di Kajang, di Johor, di Kuantan. Okay. Okey, tuan-tuan dan cik puan sekalian, so hari ni mungkin ibu bapa yang berada di rumah, so kita dah pakai macam-macam topi dekat rumah. Kita lah cikgu, kita lah orang kata chef yang memasak, kita lah apa lagi topi yang kita pegang. Kalau ayah dia jadi imam, kalau anak pun dia jadi imam, kita solat jemaah. Kita lah yang mengajar anak-anak kita. So baru kita tahu kan macam mana susahnya nak ajar anak-anak kita untuk duduk diam. Even kita sendiri pun kita nak duduk diam. Terima kasih. Siapa yang share love tu? Saya tak dapat lihat nama dia siapa. Boleh tulis. Okey. Terima kasih, terima kasih. InsyaAllah bermula daripada hari ini, daripada semalam sebenarnya, sehingga 31 hari bulan Mac, kita akan bersiaran setiap hari untuk memberi peringatan, kesedaran, perkongsian kepada sahabat-sahabat kita yang duduk di rumah. Sebab kita dah tak ke sana, dah tak ke sini. Jadi apa salahnya kita cuba stay tune dengan page OCOC HQ bermula sepatutnya jam 11 pagi, tapi hari ni sebab kita nak sama involve dalam Quran time dengan Quran hour pada jam 12. Jadi kalau kita bersiaran jam 11, mungkin takut tak sempat untuk kita bersiaran bersama Quran time. Jadi semua waktu tu jam 12 kita akan membaca Quran, satu surah, sama-sama kita solat hajat, angkat doa beramai-ramai, doa kepada Tuhan. InsyaAllah Tuhan nak dengar kita punya rayuan, Tuhan nak dengar kita punya permintaan, Tuhan rindukan pada kita. So kita sama-sama doa, kita sama-sama berdoa, Allah angkat wabak ini, Allah angkat kesakitan ini, Allah angkat kepedihan ini. Okay? Tuan-tuan dan cik puan sekalian, terima kasih Jess. Jess di Sungai Petani ya. So Jess tak balik Bangi lah kan sampai 31. Kita digalakkan tak balik ya. Okay, thank you Wan Syamila. So hari ini saya akan cerita pasal Cool Parent Happy Children, dan mungkin di akhir sesi nanti saya akan bagikan 2 atau 3 soalan, dan siapa yang menjawab dengan awal, saya akan, ini bukan ini atas ihsan saya sendiri, saya akan berikan cash RM20 seorang. RM20 seorang untuk yang bukan share, untuk nanti saya di akhir nanti saya akan bagikan soalan, 3 soalan. So siapa yang jawab terpantas, saya akan bank in RM20. RM20 ni orang kata bukanlah sikit, banyak sebenarnya. Betul tak? Time-time kita tak ada duit ni, duit-duit ni lah sangat penting insyaAllah. Okey, pertamanya saya akan share macam mana dalam musim COVID ni, orang kata, kalau saya tengok Facebook, mak-mak pun tulis kan, Puan Salihah, apa aktiviti nak buat dengan anak ni kan. Okey, buat pengetahuan semua, saya pun ada anak 5 orang yang sulung berusia 15 tahun.
13 tahun, 12 tahun, 10 tahun dan 8 tahun. Okey. Jadi hari pertama hari tu kami tak ada pun sediakan jadual ke apa. So kita orang kata kita nak adaptation lah. So bila kita dah tengok macam sistem kat rumah ni macam mana apa benda semua, so kita pun brainstorm dengan pasangan dan anak-anak kita, dan saya ada buat satu jadual. Nanti saya sharekan jadual dia kejap. Saya share macam mana jadi cool parent happy children, supaya ibu-ibu kat luar sana tak adalah orang kata jadi harimau. Ada yang saya tengok dalam posting tu, mak ayah tak payah nak pergi zoo kan, mak ayah lah harimau, mak ayah lah gajah, mak ayah lah tapi janganlah kita samakan ibu bapa ni dengan zoo pula. Masya-Allah, nauzubillah min zalik kan, sebab you all tengok kita pakai topeng yang macam-macam. Okey, macam mana nak urus anak musim work from home ini, Wan Syamila? So pertama sekali, kalau kita pun ada staff, kita cakap dengan staff kita, okey, saya nak pukul 9 pagi kita meeting, kemudian pukul 6 saya nak report. So kita ada SOP, kita bukan didik anak secara automatik. So sama juga dekat belakang ni saya nak tunjukkan, saya ada buat, saya dan suami dan kita brainstorm dengan anak-anak, kita ada buat jadual. So jadual ini adalah plan. Jadual ini adalah kerangka yang kita letak di dalam minda kita. So bila kita letak kerangka dalam minda kita, barulah insya-Allah mind kita akan bagi arahan, kau kena ikut jadual ni. So kalau kita tak ada apa-apa kerangka, tak ada mind movie, orang kata tak ada program dalam otak kita, macam mana behavior kita nak support kepada apa yang ada dalam mindset kita. Okay. Betul pun ada dalam Facebook, mak semua pergi zoo dah, Masya Allah. Janganlah, saya tak suka benda tu. Kesian dekat ibu bapa, kesian kat mak-mak kan. Sebab kita sebagai ibu, kita kena ada ilmu. Sebagai ibu, kita kena ada pengetahuan, kita kena ada kemahiran. Pelbagai kemahiran yang kita kena up to date. Betul-betul? So pertama sekali, untuk jadikan ibu cool parent, happy children adalah pertama merancang apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat sepanjang musim COVID sehingga 31 hari bulan 3 ini, yang mana ibu bapa semua bekerja dari rumah. Okey, yang mana ibu bapa yang bekerja daripada rumah tu tak apa, alhamdulillah, syukur. So saya nak tunjukkan simple jadual yang saya buat. Mungkin saya boleh terangkan sikit jadual yang saya buat ini. Setiap orang ada jadual berbeza. Ini jadual yang kami persetujui dengan anak-anak. Jadi bila mereka tengok, oh dah pukul 10 baca buku, oh pukul 7 contohnya baca Quran. Jadi mereka dah tahu. Okay. So first kali saya tunjuk, ini bermula 19 hari bulan 3 lah semalam. So kami buat jadual ni 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 31 hari bulan. So kat tepi ni apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. So ibu bapa boleh buat jadual lebih cantik. Lepas ni saya akan transfer jadual ni ke kertas mahjong, sebab papan putih ni kami nak buat untuk mengajar anak-anak di rumah lah. Okey, so pukul 4, anak-anak tak adalah bangun pukul 4 ni, parent lah bangun, tahajud, contemplate, lepas tu baca Quran, baca buku. Lepas tu kita start subuh. Okey, start subuh, lepas tu ada sesi tazkirah. Pagi tadi kita tak buat tazkirah, tapi kita buat sesi berteka-teki lah, tapi kena teka-teki yang orang kata Islamik. Okey, tazkirah, Quran. So saya tulis ni juzuk 1 hingga 30. So mereka baru start juzuk 1. Kalau tengok atuk mereka, atuk lebih kurang dah juzuk 18 macam tu lah. Okey, kemudian 7.30 hingga pukul 10 adalah kemas bilik. So dah solat, dah baca Quran semua, kemas bilik, mana sapu rumah, sarapan, jemur baju, mop, penjagaan diri. So kita akan tengok kuku, rambut, mungkin pakaian mereka semua, insyaAllah. Kemudian pukul 10 hingga pukul 12 baru mereka belajar. Pukul 10 hingga 12 baru mereka belajar. So mereka belajar matematik, bahasa, hafazan ataupun subjek agama. So ini kita dah susun lah. Okay, hafazan ni maksudnya subjek-subjek akademik jugalah. 12 hingga 3 mereka boleh tidur. Lunch, Zohor secara jemaah, rehat dan aktiviti bebas. Bagi mereka rehat sikit. So aktiviti bebas. 3 hingga 6 mereka solat. Okey, tuition subjek
bersama mama dan abah. Maksudnya tuition subjek. Kalau mereka ada masalah, kita tengok silibus mereka, apa kita boleh bantu. Mereka tuition dengan mama dengan abah. Sebab tu saya kata bila musim work from home ni, semua orang dah pakai topi yang berbeza. Semua orang pakai topi macam-macam. So kalau kita sebelum ni kita hanya pergi kerja pagi dan kita balik rumah tengok anak semua, sekarang tak. Daripada pagi sampai ke malam, mereka akan bersama dengan kita. Dan dalam fikiran saya, anak-anak yang masih kecil, yang usia macam 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apabila mereka berada dengan apabila mereka anak-anak kecil ini berada dengan ibu bapa mereka, dan apabila 1 hari bulan 4 April Fool nanti, mereka akan macam terkejut. Alah, aku nak dengan mak ayah aku balik. So kita kena macam sentiasa bagi cakap ke anak kita. Contoh nama dia Ahmad hanya berada dengan mama bermula hari ini sampai hari ini, tunjuk dekat kalender tu. So tak adalah 1 April Fool nanti, 1 bulan 4 bila masuk kerja balik, insya-Allah kalau COVID tak berleluasa, kita tidak akan sambung lagi kawalan gerakan ini. Doa sama-sama dan kita boleh bekerja macam biasa. 1 bulan 4 anak-anak pun pergi sekolah macam biasa. Waktu tu kita takut anak-anak akan ada separation anxiety. Okey, kita bukan takut, kita memang kemungkinan sebab mereka dah bersama dengan ibu bapa mereka 14 hari berturut-turut atau mungkin lebih. Jadi apabila mereka masuk sekolah atau berada di pengasuh dengan taska, mereka akan jadi macam terkejut balik sebab mind mereka tak bersedia. So kena beritahu pada anak-anak, Ahmad akan berada dengan mama dengan abah di rumah ini bermula sekian-sekian. Tunjuklah kalender kan. Panjang, lepas tu waktu ni Ahmad kena masuk balik sekolah macam biasa, mama nak pergi kerja. So kena bagi tahu benda tu dekat anak-anak. 6 hingga 7 tonton TV, main gadget, exercise dan dinner. Kat sini pun boleh bubuh exercise jugalah waktu pagi ni. Dan 7 hingga 10 mandi, maghrib, Quran, tengok berita, isyak dan belajar. So tidur jam 10. Okey, tidur jam 10. Itu saya nak kongsi yang pertama, apakah yang work from home yang kita boleh buat ialah pertama, plan kita punya jadual setiap hari bersama anak di rumah. Kalau yang dah biasa anak-anak berada di rumah tu tak apa. Okey, sebab kita nak bagi masa yang berkualiti kepada anak-anak kita, seisi keluarga kita. Okey. Boleh share lagi untuk invite ramai orang masuk lagi. Saya di hujung live nanti saya akan berikan 3 soalan dan siapa yang cepat jawab saya akan beri sempena hari Jumaat ni sempena hari Jumaat COVID kawalan gerakan pertama ni, saya akan bank in cash RM20 kepada orang yang cepat jawab soalan saya nanti. Okey? Okey, itu yang pertama. So yang pertama, macam mana yang jadi cool? Kita ada jadual. Supaya jadual itu semua orang ada program dalam otak mereka. Kalau kita tak ada program dalam otak kita, kalau kita manusia ni tak ada programming dalam otak, kita punya behavior tu tak apa-apa. Kita buat sesuatu tu tak ada tujuan. Kita buat sesuatu tu tak ada matlamat. Jadi dalam behavior kita, dalam programming minda kita, kita kena ada apa yang kita nak programkan dalam minda kita. Barulah kita ada matlamat kehidupan. Barulah kita ada matlamat apa yang kita nak capai bila kita duduk 14 hari dekat rumah ni. So untuk kami, 14 hari ni kami memilih makanan yang meninggikan ketahanan sistem imun kita. So kita makan atau kami memasak menu-menu. Kalau ada yang nak order menu-menu yang memberi ketahanan sistem imun yang tinggi kepada keluarga kita supaya kita kekal sihat dan cantik, dan orang kata bijak, orang kata cantik, cerdik dan cantas coronavirus ni. Okay, so 3 hari ni boleh tulis tak? Kita nak 1 bulan 4 nanti lepas habis daripada kawalan gerakan ni, kita nak jadi keluarga, ibu, ayah, anak-anak yang cantik, cerdik dan juga cantas coronavirus. 3C. Boleh tak sesiapa tuliskan? Boleh tak share love supaya saya tahu tuan-tuan dan cik puan masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih yang bersama dengan saya pada hari ini. Jazz Amir, Wan Syamila, Akmal, Rosli. Siapa lagi? Rizatul Hafiza, Hana Suzi. Yang lain saya tak nampak nama. So, selain daripada kita menjaga untuk menjadi cool parent juga. So bila kita macam pening lah dekat rumah, asyik buka peti. Sebab tu pertama, kita tak ada programming pada minda anak.
tentang cuti 14 hari ni. So kita kena programkan dalam minda mereka apa jadual yang mereka kena buat. So macam saya, anak-anak tahu jam 8 hingga 11 saya akan bersiaran bekerja. Kan ni kira bekerja lah. 8 hingga 11 saya akan bekerja. Jadi mereka tidak mengganggu jadual saya dan saya siap-siapkan apa yang patut buat mereka. Jadi saya duduk kat depan ni saja. Yang kedua, bagaimana kita nak, bila kita dah buat plan, dah buat programming, macam mana kita nak menjadi ibu yang cool ialah bila kita tengok sesuatu yang macam tak best, anak bergaduh ataupun terjerit sana terjerit sini, ini sebab anak-anak dah mula bosan. Kalau yang kecil-kecil lah, yang besar-besar ni tak ada masalah kan. Mereka dah bosan kan, mereka pun macam anak saya pun dah monyok-monyok duduk kat depan rumah kan, muka nak keluar rumah, kita kata no, tak boleh keluar rumah. Kadang-kadang it's not about us, kadang-kadang it's not about them, it's about us. Mungkin kita tak tahu pasal coronavirus ni, everybody can get it. So kan, sesama, demam, batuk, so kita tak tahu. So kita nak halang diri kita, kalaulah kita ada na'udzubillah min zalik, kita tak nak benda ni pergi pada orang lain. Sebab tu kita pun tak nak involve, sebab tu ada social distance, kita tak nak involve dengan orang lain. So contoh kalau kita pegang apa-apa, tombol, pagar, meja, periuk, masak apa sebagainya, duit, kalau kita pergi pasar, balik kita kena sabun tangan kita, ajar anak kita. Ataupun bila kita keluar rumah, sorry saya selitkan sekali dengan tips-tips untuk kita dalam coronavirus ni. So bila kita pergi pasar ataupun kita pergi kerja, balik kita jangan usik anak kita, salam anak kita, tak payah lagi. Kita terus buka baju, letak kat dalam mesin dan kita mandi. Barulah kita bersihkan tangan dan kita boleh sentuh anak-anak kita. So paling simple, yang ni saya buat hand sanitizer, boleh guna sabun saja. Okey, boleh guna sabun. So kita ajar anak kita untuk bersihkan tangan mereka. So kat belakang gosok, kat belakang gosok. Okey. Okey, so baru bersih. So bila bersih, baru kita yang macam mak-mak kalau keluar kerja ke orang waktu ni sebab terpaksa bekerja juga, atau kita pergi pasar, balik pasar, kita kena basuh tangan kita. Bila kita pegang plastik dan sebagainya tu, kita kena jaga kebersihan. Okey, so saya cerita pasal cool tadi. So kalau anak macam, kenapa kita tak cool? Sebab kita sendiri mungkin kita serabut. So ibu bapa kena jaga diri sendiri dulu, baru kita boleh jaga anak-anak kita. So kalau kita rasa kita tak cool, sebab tu dalam jadual kami tadi kita ada buat meditation atau contemplation. Kita teknik dia mindfulness. Kita tutup mata, kita tarik nafas, kita tahan, lepaskan. Bila kita tarik nafas, kita kembungkan perut kita lah. Okey, kita jangan angkat macam tarik nafas, angkat bahu, tak, itu salah. Maksudnya kita tarik nafas daripada dada, itu salah. Kita kena tarik nafas daripada dalam perut kita, kita penuhkan angin dalam perut kita, tahan, lepaskan. Sebaiknya kita boleh tarik nafas dalam kiraan 5, tahan kiraan 3, lepaskan kiraan 8. Tarik, tahan, lepaskan. Ini adalah cara yang sangat simple untuk ibu bapa rasa cool sekejap. So kita boleh ajar teknik ni, dan kita buat teknik ni masa kita buat exercise pagi-pagi dengan anak ataupun petang. So it's very helpful for us. Okay, yang ketiga sekali, tadi saya ajar untuk pernafasan. Pertama programming, kedua pernafasan. Yang tiga benda yang sangat simple sekali. Ibu bapa kena merancang menu yang mempunyai nutrisi yang baik untuk anak-anak dan keluarga. Ibu dan ayah kena merancang nutrisi yang baik untuk anak-anak di rumah. Elakkan daripada jajan, elak sausage, elak nugget, elak processed food, beri makan real food. Sebab waktu coronavirus ini, kita memerlukan ketahanan diri yang sangat tinggi, immune system yang sangat tinggi. So macam mana? So semalam kalau di Facebook page OCOC juga, kita ada share makanan-makanan yang bagus untuk otak kita. Iaitu pertama, buah-buahan citrus. Kita ada 9 jenis, dan banyak sekali sebenarnya, cuma kat sini saya nak share 9 jenis pemakanan yang meningkatkan ketahanan diri. Pertama, citrus, buah-buahan citrus seperti oren. Haura, boleh tak tolong ambil buah macam oren, bawang putih, halia. Okey,
Dan ke kacang yang walnut tu awak bawa kan. Okey, saya akan tunjukkan contoh-contoh makanan yang kami ada kat rumah. So 9 makanan ni kami ada kat rumah, kecuali bayam dengan yogurt dah habis, dan mungkin brokoli pun dah habis. So pertama, makanan buah-buahan citrus. So boleh tulis tak? Pertama, buahan citrus. Kedua, capsicum. Ketiga, brokoli. Keempat, bawang putih. Yang kelima, halia. Keenam, bayam. Ketujuh, yogurt. Ke-8, kunyit. Ke-9, ke kacang. Hasan, pergi tolong adik cari macam buah oren. Buah oren, bawang putih, halia dengan kacang. Okay. So bagi anak-anak kita makan makanan yang terbaik, it's a real food. So barulah mereka punya minda terkesan. Orang kata, saya pun tengok dalam Facebook kan, orang tulis macam 2 hari, alamak berat dah naik kan. Makan nasi, makan mi goreng, kutia goreng. Okay, kita cuba ambil yang kompleks karbo. Kurangkan simple karbo, sebab kita duduk di rumah, kita dah tak bergerak. Jadi sebenarnya kita makan berpada-pada sahaja. Tak perlu makan yang macam meriah-meriah sangat. Bolehlah makan meriah, tapi kita kena jaga juga kalori dia. Boleh? Okey, boleh tak sesiapa tulis contoh. Waalaikumsalam Prof Azma, Assalamualaikum. So tadi pertama saya cerita macam mana kita nak jadi cool parent dan dapatkan happy children. Ialah pertama, kita kena ada programming minda. So kita bagi tahu anak-anak kita 14 hari bulan ni, anak-anak contoh kan, kita tunjuklah jadual ni dekat mereka. Okey, bagi tahu. Okey, bermula 18 sampai 31, anak-anak akan bersama dengan mak dengan ayah di rumah. Kita tak boleh keluar pergi mana-mana sebab kita nak jaga diri kita daripada coronavirus ni. Okey, kita tak nak askar jahat ni datang pada kita. So kita beritahu benda ni kepada anak. Yang kedua, macam mana nak jadi cool parent? Kita bernafas dengan betul. Saya dah ajarkan cara bernafas dengan betul. Kena tarik nafas daripada dalam perut dengan kiraan 5, kemudian tahan kiraan 4, lepaskan kiraan 8. Okey. Yang ketiga, yang terakhir sekali, ialah kita di rumah macam mana nak jadi cool parent. Kita kena sediakan makanan-makanan yang berkhasiat kepada anak-anak kita dan keluarga. Elakkan daripada sausage, nugget, jajan, junk food, makanan-makanan yang mengganggu sistem ketahanan badan tubuh kita. So contoh-contoh makanan yang bagus ialah seperti saya kongsikan tadi ada 9, iaitu buah-buahan citrus seperti buah oren, buah limau, lemon, apa lagi makanan-makanan citrus. Boleh tolong share juga. Boleh tuliskan apa contoh-contoh makanan citrus. Ya, limau kasturi, limau nipis. Ini contoh-contoh makanan. So kalau macam ni kita boleh makan saja ataupun kita buat ikan kukus dan sebagainya. Thank you Aini Chan. Okey, dan makanan kedua ialah capsicum, lada benggala. Yang ketiga brokoli. Yang keempat bawang putih. Yang kelima halia. Okey, ni halia sedap. Halia ni kita buat ulam makan. Halia ni menu yang lain kita boleh buat telur dadah halia. Macam kita hiris kecil-kecil, macam panjang-panjang. Kita campurlah dengan telur. Kita letak lada hitam juga. It's very good for our body. Halia ni kita potong nipis-nipis. Lepas tu kita macam buat panjang-panjang lah. Dan kita campurkan dengan telur. Dan kita buat telur dadah halia pun boleh juga. It's very good for our brain. Nombor 5 tadi halia. Nombor 6 bayam. Nombor 7 yogurt. Nombor 8 kunyit. Nombor 9 ke kacang. Okay. Ini contoh kacang yang ada kat rumah kami. Kami ada kacang gajus, walnut. Kita boleh makan pistachio juga. Bukan kacang tanah lah. Kacang tanah is not very good. Okay. Ini kacang apa? Ini kacang walnut. Okay, saya belum lagi bagi soalan lagi. Kejap lagi saya akan bagi soalan. So ini contoh kacang walnut. Nanti saya boleh tak ambil lagi satu kacang walnut ni? Okay, ini kacang walnut. Tengok kacang walnut ni dia punya wajah ialah seperti otak kita. Okay, dia seperti otak kita. Kalau saya buka ni, so pernah tak tengok kacang walnut ni? Okay, see? Cing. Dia punya ni lapisan ni memang macam otak. So boleh ambil macam ni dan kita makan. Okay. So this is a walnut. Okay. Dan yang terakhir sekali, apakah makanan, minuman yang sangat baguskan untuk otak? Sudah tentu ialah OCOC. Kan? OCOC ni testimoni kita, dan memang kita ada kajian lab.
menunjukkan nutrisi-nutrisi yang sangat baik. Menunjukkan nutrisi-nutrisi yang sangat baik apabila ibu, anak-anak atau ayah, nenek, mak, semua orang boleh minum OCOC ni. OCOC ni boleh minum pada usia 3 tahun sehingga dia makan kacang. Daripada usia 3 tahun hingga warga emas boleh minum OCOC ni. So OCOC ni adalah minuman yang sangat bagus. Dia ada nutrisi-nutrisi yang boleh menggalakkan tidur, yang boleh mengawal emosi. Kalau orang selalu marah-marah boleh cool. So cuba bagi pada ibu-ibu yang stres-stres, kan? Untuk minum ikhtiar, kita berusaha orang kata Dalam OCOC ni dia tak ada bahan pengawet, dia tak ada bahan pewarna dan dia tak ada perasa pun. So dia sangat organic food, organic drink dan dia sangat bagus. Sebab tu kami alhamdulillah setiap hari kami ambil OCOC, walaupun harganya agak premium tapi kesannya sangat bagus. So dalam ni ada 10 sachet. Mungkin ada customer yang membeli, ada nampak plain sachet. Sebab isu coronavirus ni, kami tak dapat order sachet yang berwarna ni daripada China. Kami dah order daripada Disember, November. Tapi sebab coronavirus ni, maka wajahnya bertukar sikit. So kami terpaksa buat yang plain sebab kami tak dapat order dari China. Yang inilah. Okay. So OCOC sangat terbaik. Apa lagi OCOC ni ada? So OCOC ni minum satu sachet separuh mak. Kalau macam ibu bapa yang macam suka marah-marah, stres, so you boleh cuba minum OCOC. Sebab OCOC ni lagi satu yang bestnya sempena COVID ni, maksudnya musim COVID, musim virus ni, dia ada magnesium. Magnesium ni dapat memberi ketahanan diri yang sangat tinggi. So kalau macam virus ni nak datang, kita macam dah ada pertahanan dalam badan diri kita. Okay? Untuk bulan Mac ni sebenarnya kita ada promosi. Okey, sebelum tu yang tadi kalau nak try test OCOC ni, harga dia RM60 sekotak, bermaksud ada 10 sachet, ada RM60. Okey, kalau rasa nak cuba-cuba boleh contact ejen-ejen kami di seluruh negara. Mungkin ada ejen-ejen kami di sini, boleh bagi link supaya ramai orang boleh contact. Mungkin mereka nak cuba dulu nak minum. So ini ialah OCOC. Yang ni OCOC yang ada 10 sachet. Kalau nak beli untuk sebulan dan family ramai, boleh beli yang pack combo cemerlang ni. Dia ada 30 sachet untuk sebulan. Satu orang minum untuk sebulan. So senang. Kadang nak beli 10 macam ni susah kan? So terus je beli macam ni. Harga macam ni RM180 dan ejen-ejen kita ada offer hadiah-hadiah yang terbaik daripada mereka. So macam-macam hadiah mereka bagi nanti, insya-Allah boleh. Dan sempena Mac ni kami offer combo gold macam ni. Combo gold yang macam ni. Okey. Combo gold yang macam ni, harga dia sama juga. Harga dia RM189. Patutnya harga dia RM180. Hanya tambah RM9, kita dapat percuma 6 sachet. Tambah RM9, kita dapat percuma 6 sachet. Sepatutnya 6 sachet ni, kan dia ada tulis sini percuma 6 sachet. Sepatutnya 6 sachet ni harga dia 6, 12, 18, 24, berapa? 6 kali 6, RM36. Tapi hanya tambah RM9, RM189 akan dapat percuma 6 sachet. So, sangat best. So, ini adalah cara-cara bagaimana kita nak menjadikan ibu tu kurang stres. Sebab stres ini ialah apabila hormon kortisol di dalam minda kita meningkat dan dia akan, bila kita stres, immune system kita pun akan turun. Bila kita stres, hormon kortisol ni akan meningkat dan dia akan membenamkan hormon yang bagus dalam diri kita seperti hormon serotonin, hormon dopamin, oksitosin dan sebagainya. So stres ini sangat bahaya untuk ibu bapa kerana dia akan menurunkan hormon-hormon yang bagus yang saya sebut tadi. So macam mana nak tingkatkan hormon tadi supaya dia jadi lebih bagus? Ialah pertama, macam saya bagi tahu tadi, tarik nafas dengan cara yang betul. Kedua, ambil pemakanan yang saya beritahu tadi, 9 pemakanan yang saya beritahu tadi. Dan yang terakhir, cubalah minum OCOC. Sebab OCOC ni adalah minuman yang bernutrisi tinggi. Kita ada
dalam ni kita ada dark chocolate 70%. So dark chocolate 70% ni lah yang membantu hormon kita, hormon kortisol tu turun dan menaikkan hormon serotonin, dopamin dan oksitosin dan hormon-hormon yang baik tadi. Okay, so dark chocolate 70%. Kita bukan coklat biasa-biasa, kita coklat yang luar biasa. Okay, dan kita ada ginkgo biloba. Ginkgo biloba ni dapat membuka kita kata sel otak kita supaya nutrisi-nutrisi lain boleh masuk. Dan kita ada susu kambing dan juga kita ada gula kelapa. Hasan, boleh tak tolong ambil gula kelapa yang dalam botol? So saya tunjukkan gula kelapa ni kat rumah kami dah tak berapa minum, macam dah tak minum lah gula putih sebenarnya, sebab kita tahu gula putih ni ialah gula sintetik. Memang dia buat daripada tebu, tapi dia ialah gula sintetik, gula tipu. Dia bagi perasa yang tipu. Dia hanya manis di lidah tapi dia tidak ada nutrisi berbanding gula kelapa ni. Okay? Ni dah buat labeling kat rumah sebab ni rumah kotak gula kelapa saya pun tak ada, dah habis. So ini contoh gula kelapa. Boleh tak ambilkan mama sudu? Sorry lah, live kat rumah kan, so macam boleh ambil sudu tak nak tunjuk ni gula kelapa ni. So gula kelapa ni memang sangat wangi. Dia diproses daripada getah gula kelapa, yang mana getah gula kelapa tu diambil daripada atas kelapa dan dibawa turun dan dia dimasak. Okay, so ini contoh dia gula kelapa. Kalau boleh tengok, gula kelapa ni memang agak mahal. Gula kelapa ni pun boleh dapatkan daripada ejen-ejen OC-OC juga. Gula kelapa ni memang mahal, tapi sebenarnya kalau kita kira balik, katakanlah kalaulah jenis rumah yang minum teh O, kopi O, apa lagi yang masak guna gula putih, agak-agak seminggu tu berapa bungkus gula putih yang kita gunakan. Dan gula putih harga dia berapa dah lama tak beli? RM2.5. RM2.5, cuba kali katakanlah satu minggu kita pakai 3 gula putih. Ada tak seminggu pakai 3 gula putih? 4. 3, 4. So 2.5 kali dengan 4, let's say lah RM10, betul tak? So RM10 kali dengan 4 minggu 1 bulan bersamaan RM40. So sama juga penggunaan bila kita pakai gula kelapa ni. So gula kelapa ni dia ada inulin yang mana, dan dia low GI. So bila orang-orang yang macam ayah saya, dia ada kencing manis, dia minum, dia tak rasa, bila dia test darah dia still stable. Tapi kalau dia minum gula putih atau makan nasi putih, gula dalam darah dia akan naik. So berbeza sangat dengan gula kelapa. So mungkin selama ni kita stres, orang kata stres sebab duit tak cukup lah, stres sebab banyak kerja sekolah lah, stres sebab anak lah, macam-macam stres. Tapi sebenarnya kita lupa untuk jaga sistem biologi badan kita. So macam mana kita nak jaga sistem fisiologi dan biologi dalam badan kita adalah dimulakan dengan pemakanan. Sebab makanan semua akan masuk dalam darah kita. Makanan ni akan RM3 sekilo, lagi mahal. Gula putih RM3 sekilo kan. So katalah RM3 sekilo, Syasha. Jadi seminggu agak-agak gula putih ni kita pakai berapa kali, Syasha? Boleh tak kita kata kita pakai 2 bungkus gula putih? Atau 3 bungkus gula putih? Tengok kepada orang lah, ahli dalam rumah kita kan. Kalau macam saya, anak ramai 5 orang, campur family, kita dalam let's say lah 7, 8 orang, 9, 10 orang kan. So maybe kita akan pakai gula putih tu untuk memasak, untuk buat air, sarapan pagi. So kami pun sarapan minum OC-OC je. Kami sarapan minum OC-OC juga. Kita dah tak buat kopi O, kita dah tak buat Nescafe apa semua, gula-gula tu dah tak ada. Sebab kita nak jaga kesihatan diri kita supaya kita tidak kita tak nak coronavirus, dan kita tak nak juga ada diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Kita nak hidup sihat. Orang kata 3C lah, April Fool nanti. Apa yang saya sebut tadi? Cantik, cerdik, cantas coronavirus. Itu 1 April nanti. So kita nak target untuk itu. Okay. So this is a gula kelapa yang sangat bagus. Boleh masak. Sebenarnya kita masak tak pakai banyak pun gula. Kita pakai sikit je. So walaupun harga dia agak mahal, boleh contact ejen-ejen kami, tanya berapa harga dan tanya macam mana mereka uruskan kehidupan di rumah mereka. Dengan memakan gula kelapa, kita ambil garam organik, kita dah tak ambil garam putih. So benda-benda ni sangat penting. Tadi pun macam ayah saya dia minta gula putih daripada anak saya. Anak saya kata, Tok, jangan minum gula putih. Tok ambil gula kelapa ni kan. So itu adalah awareness, kesedaran yang kita beri kepada anak-anak kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah hidup kita lebih sihat, lebih baik, lebih hebat. Okay, so sekarang
Saya nak beri soalan, 3 soalan untuk siapa yang cepat jawab, yang keluar daripada skrin saya ni, saya akan beri RM20 cash. Okay? Mana pen? Okay. Saya nak beri 3 soalan. Saya nak tulis nama dia. Okay, sebelum tu, kalau selalu buat air untuk seminggu 3 kilo. Betul, Syasha. So, seminggu 3 kilo, RM9. 9 kali 4, 9, 18, 27, RM36. You tambah 36, 37, 8, 9, 40. You tambah 6 hingga RM7, you boleh dapat gula kelapa dah. Dan you pun tak akan meracun badan kita dengan gula putih. Kita tak akan meracuni diri kita dengan gula putih. So, kita akan lebih sihat guna gula kelapa, guna gula asli. Atau you all ada gula Melaka. Kadang gula Melaka pun diorang ada campur juga. So, ambil gula asli. So, kalau rasa nak selamat, insyaAllah boleh beli daripada kami. OCOC HQ atau boleh hubungi ejen-ejen kami semua. Okey, soalan yang pertama. Jeng. Soalan yang pertama. The bar. Soalan pertama, ready? Kalau kata ready, tulis ready, baru saya akan beri soalan ini. Ready ke untuk soalan yang pertama? Ready. Ready ke untuk soalan yang pertama? Saya tak nampak yang tulis ready. Mungkin you all, kalau saya nampak dalam 2-3 ready, baru saya akan berikan soalan untuk menangi cash RM20. Okay? Tak ada pun sebut ready. Ready 1. Nak 2 lagi ready. Puan Sharifah Azman cakap ready. Okay, very good. 2 lagi ready. Please type ready semua. You all tak boleh type kelang kabut dengan anak ke? Okay, very good. Zainab Muhammad. Ready 2 dan ready terakhir. Saya akan umumkan. Very good. Kita dah dapat 3 ready daripada Sharifah Azma, Zainab Muhammad, Fazlina dan Cik Syasha. Okay. Stop tulis ready. Get ready for the next questions. Number 1. Question number 1. Sebutkan 3 makanan yang saya tunjukkan tadi. Bukan yang saya sebut. 3 makanan yang saya tunjuk tadi. Apakah 3 makanan yang menaikkan sistem imunisasi yang saya tunjuk tadi? Ada 3 jenis makanan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis makanan yang saya tunjuk. Tapi, apakah 3 sahaja? Siapa yang terawal, kita akan bagi hadiah. Apakah 3 makanan terawal yang saya tunjukkan tadi? Kalau buah apa? Oren, halia ke kacang? Ya, Puan Akmal Rosli, tahniah. So, Puan Akmal Rosli memenangi RM20 pertama. Sharifah Azma, walnut, gula kelapa oren, halia walnut bawang putih, oren halia kacang. Very good, semua jawapan betul. Tapi yang first kali saya nampak dia keluar pada skrin saya ialah Puan Akmal Rosli. Tahniah untuk menangi wang tunai RM20. Sila PM page OCOC HQ dan berikan nombor akaun. Dan admin akan kontak saya dan saya akan bank inkan nanti. Okay? Cukup. Jawapan dah. Kita dapat pemenang untuk soalan pertama tadi. So, Puan Akmal tulis oren, bawang dan juga kacang. So, 3 makanan yang Puan Akmal Rosli dah jawab. Tahniah Puan Akmal Rosli. Boleh tak ambil duit RM20? Mama nak tunjuk kat dia orang. Okay. Ambil deh. Boleh ambil tunjuk duit. Thank you Akmal Rosli. InsyaAllah sama-sama kongsi rezeki pada hari Jumaat ni. Please angkat doa semua agar coronavirus ini terhapus dengan cepatnya. Okay. So, Puan Akmal Rosli memenangi wang tunai RM20. Wang tunai RM20. Tahniah Puan Akmal Rosli. Anak saya bagi duit dolar. Dolar tak menang ini dolar, harga sekarang dolar dah naik RM46 $10 ni bukan main-main bukan biasa-biasa. So, bukan menang duit ni Puan Akmal, menang duit RM20 Malaysia. Okey, tahniah. So, soalan yang kedua. Jeng.
Soalan kedua, jeng jeng jeng. Sebutkan, tadi saya tunjuk jadual. Okey, ni berkaitan dengan jadual lah. Di siapa yang first masuk tadi, dia boleh jawab dengan baik insya-Allah. Saya dah tunjuk jadual kehidupan kami sekeluarga. Okey. Boleh tak sebutkan apakah aktiviti yang dua aktiviti daripada jadual tadi yang saya tunjukkan, jadual kami sekeluarga. Dua aktiviti bermula dari jam 7.30 hingga 10 pagi. Sebutkan dua aktiviti daripada jadual yang saya tunjukkan tadi. Ni untuk yang first masuk. Yang first masuk, mereka tahu apakah dua aktiviti yang kami lakukan pada jam 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dua aktiviti sahaja. Jawab cepat. Dua aktiviti untuk memenangi wang tunai RM20. Besar RM20 ni. Kalau tambah RM5 lagi boleh beli beras. Kalau tambah lagi RM40 boleh beli osi-osi. Kalau tambah 10 tazkirah keluarga bekerja. Tazkirah ada, tazkirah keluarga dan bekerja. Tengah fikir jawapan puan Cikgu Rusiah ni betul ke tak? Tazkirah keluarga bekerja tak berapa tepat. Yang tepat ialah baca Quran dan kemas rumah. Yes. Cikgu Rusiah, sebab Cikgu Rusiah tulis tazkirah dan bekerja tu macam tak berapa tepat, Cikgu Rusiah. So kita cari jawapan yang paling tepat ialah baca Quran dan kemas rumah. Betul. Tahniah Puan Jess Amir memenangi wang tunai RM20. Cikgu Rusiah pun insya-Allah saya bagi nanti sebab menang satu jawapan, tapi jawapan tu tak berapa tepat, Cikgu Rusiah. So saya bagi pada Jess Amir. Tahniah, betul Zatul Hafizah, cuma jawapannya lambat dua daripada Puan Jess Amir. So tahniah untuk Jess Amir memenangi wang tunai RM20. So Jess Amir jawab baca Quran, kemas rumah, tazkirah, baca Quran. Betul. Okey. Dan yang terakhir sekali, soalan yang terakhir sekali, nak bagi fair pada semua orang, yang ni yang saya sebut last tadilah. Okey. Apakah target keluarga kami ataupun target semua orang selepas Corona ini pada 1 hari bulan 4? Apakah target kami? Apakah target kami untuk 1 hari bulan 4 nanti? Saya ada sebut apa tu Dia ada 3. Boleh tak tulis cepat-cepat? Maksudnya apakah target kami pada 1 hari bulan 4 nanti? Cantik, cerdik, cantas Corona. Yes. Puan Sharifah Azman menangi wang tunai RM20. So target kami ialah cantik, cerdik, cantas Corona. Betul Puan Sharifah Azman. Berikan tepukan anak pada pemenang kita pada hari ini. So saya disepuk oleh anak-anak saya. Dah. Okey, terima kasih. Just lambat sikit. Alah, Dek Zira lambat. Cantik, cantas Corona, cerdik. Cantik, cerdik, cantas coronavirus. Yeay, Alhamdulillah. So pemenang kita ialah Puan Akmal Rosli, Puan Jess Amir dan juga Puan Sharifah Azma untuk jawapan yang pantas atas soalan-soalan yang saya dah berikan tadi. Tahniah pada pemenang berjaya memenangi wang tunai RM20. Yang lain pun insya-Allah you all pun walaupun kita tak dapat duit RM20 tadi, tapi rezeki kita dapat ilmu. Kan apa yang saya share hari ini selama 45 minit. So boleh tak satu orang tulis apa yang kita dapat ilmu hari ini sebagai mak, supaya kita boleh jadi cool parent, happy children. Satu ilmu saja yang you all dapat hari ini, learning point kita yang kita dapat hari ini, boleh tulis? Satu sahaja sebelum saya akhiri hari ini. InsyaAllah Zatul Hafizah lain kali insyaAllah. Buat pengetahuan semua, kami akan live setiap hari. Cuma hadiah tu kami tak janjilah untuk bagi setiap hari. Hari ini adalah hadiah daripada saya sendiri. Esok kita akan berlive dengan Cik Puan Aini kita daripada rumah dia. Kita pun tak tahu apa yang dia nak cakap pasal live esok. So ramai-ramai esok live jam 11.30. Live 11.30 pagi.
esok tolong bawa tolong jemput, tolong like, sebab hari ni tak ramai sangat pun orang tengok live kita, dalam 20-40 orang sahaja. So kita nak ramai-ramai lagi join kita pada 11.30 pagi setiap hari jika tak ada masalah. Macam hari ni kita ada Quran time pukul 12, so sebab tu kami awalkan sedikit jam 10 supaya kita dapat berquran time, Quran hour, membaca Quran jam 12 nanti, satu Malaysia. InsyaAllah kita doakan agar coronavirus ini, tentera jahat ini cepat-cepat tumbang. Kesian pada frontliner kita yang kerja di hospital, tak ada rehat, tak cukup rehat, sebab mereka sentiasa terpaksa memberikan infakkan diri mereka untuk orang lain, supaya orang lain selamat sihat. Dan kita doakan supaya keluarga frontliner kita, kan mungkin ada anak-anak yang kecil dah lama tak jumpa dengan mak ayah mereka, ataupun tak ada masa dengan mak ayah mereka sebab isu corona ni. Kesian pada mereka semua, cuti pun dibekukan semua. Kita sama-sama angkat tangan, berdoa, baca Quran, insya-Allah kita dekatkan diri dengan Tuhan. Sesungguhnya apabila jiwa kita bersih, diri kita bersih, kita angkat doa, kita harap Allah ambillah, sambutlah doa kita semua ni supaya kita dapat menjatuhkan corona laknatullah, kan. Okey, kita sangat marah pada corona ni. Okey, terima kasih pada semua kerana bersama-sama dengan kami. Thank you Nurihan, bernafas dengan betul, mindset kena betul, makan makanan tingkatkan iman, very good. Jom baca Quran. Yes, Puan Sharifah Azma. Okey, so esok 11.30 pagi di OC HQ, ramai-ramai bagi tahu kawan-kawan untuk share sebab kita nak bagi ilmu setiap hari bagaimana nak menghadapi coronavirus yang ada sekarang ini. Boleh? Terima kasih pada semua. Terbaik, hebat, you are awesome. Saya doakan anda semua sihat, diberi keselamatan. Assalamualaikum, bye.